dan malaikat tidak akan menjelma menjadi haiwan, tak ada. Malaikat kalau datang dalam rupa, dia akan datang dalam rupa manusia. Dan malaikat bila menyerupai manusia, dia hanya akan datang dalam rupa lelaki, tidak akan datang dalam rupa perempuan. Tidak ada malaikat yang datang menyerupai perempuan, hanya datang dalam rupa manusia, iaitu lelaki. Sebab itu disebutkan, barang siapa yang beryakin bahawa malaikat ini adalah kaum lelaki, mereka itu fasik. Kerana malaikat tak ada jantina. Hanya kalau malaikat boleh datang dalam rupa manusia, dia akan datang dalam rupa lelaki. Cuma dia tidak ada jantina. Malaikat tidak ada jantina lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau ada orang yang beriman bahawa malaikat adalah daripada jantina lelaki, maka hukumnya fasik, berdosa besar. Tapi kalau ada yang beriman malaikat adalah perempuan, hukumnya kafir, kufur dia. Kerana apa? Kerana menyamai seperti mana yang diimankan oleh orang-orang kafir. Disebutkan dalam Al-Quran, waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir menyifatkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan inatha, dengan sifat perempuan. Jadi orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah sifatkan anak kepada Allah, kemudian sifatkan malaikat dengan sifat perempuan. Jadi terbatal iman seseorang, murtad daripada Islam, bila mana kalau ada orang yang beriman atau dia yakin malaikat berjantina perempuan. Tapi kalau ada orang yang kata malaikat tu lelaki, dia berdosa besar, dia tidak kufur. Kerana apa? Kerana kenapa kalau ada yang mengatakan malaikat lelaki dia tak kufur, tapi kalau kata malaikat perempuan dia kufur? Kerana disebutkan di dalam Al-Quran, sifat orang-orang kafir, mereka menjantinakan malaikat dengan perempuan. Jadi menyerupai orang-orang kafir dalam hal menyifatkan malaikat dengan jantina perempuan. Oleh yang demikian hukumnya kufur. Bahkan Al-Imam Al-Bajuri dalam Jawharatul Tauhid sebutkan, dalam syarah Jawharatul Tauhid, asyaddu kufran, lebih teruk kekufuran lagi kalau ada yang menisbahkan, sifatkan malaikat sebagai khuntha, pondan. Itu lebih kekufuran lagi. Kita tak nak bincang lah bab pondan ni, semua ustaz-ustaz bercakap dah. Kitab pun tak mengaji, semua bercakap bab tu je. Tuan-tuan pun dah tahu dah semua segala hukum. So kita fokus balik kepada kita punya pengajian. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini takrif tentang malaikat. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa auhayna wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni. Kadang-kadang malaikat datang kepada aku dalam rupa lelaki, fayukallimuni, dan bercakap dengan aku. Yang ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril bila datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang dengan 3 rupa, 3 macam. Yang pertama, Jibril pernah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupanya yang asal. Ini berlaku hanya 2 kali saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan rupa yang asal 2 kali saja. Pertama, setelah daripada turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebelum turun surah ya ayyuhal muddathir. Waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril sedang berada di antara langit dan bumi, dan ketika Nabi melihat Jibril alaihi salam dalam rupa yang asal, Nabi ketakutan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ketika Isra Mi'raj, yakni melihat Jibril dengan rupa yang asal. Kebiasaan Jibril alaihissalam akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang lelaki yang handsome,
yang bersih. Dan rupa Jibril, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupa Jibril alaihi salam kebanyakan bila datang berjumpa dengan Nabi menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Sayyidina Dihya ni seorang sahabat yang handsome. So Jibril alaihi salam kalau datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau datang dalam rupa seorang lelaki, mirip seperti Dihya Al-Kalbi. Maksudnya seorang lelaki yang handsome, kemas, bersih. Kenapa Jibril tak pernah datang dalam rupa perempuan? Kerana kalau Jibril AS datang dalam rupa lelaki, maka akan datang dalam rupa seorang lelaki yang handsome, yang bersih, yang kemas. Kalaulah Jibril AS datang dalam rupa perempuan, maka pasti juga akan datang dalam rupa seorang perempuan yang cantik. Bila datang menyerupai perempuan yang cantik, maka akan berlaku fitnah. Jadi ini bukan merendahkan golongan wanita. Kaum perempuan jangan merajuk pula, kenapa malaikat tak menyerupai perempuan? Kerana Allah Ta'ala menjaga perempuan ni sehingga tidak berlaku fitnah kalau malaikat datang dalam rupa perempuan. Adapun jin, golongan jin boleh datang dalam rupa lelaki, boleh datang dalam rupa perempuan, boleh datang dalam rupa haiwan, boleh datang dalam rupa apa saja pun. Ini beza malaikat dengan jin. Kalau malaikat akan datang dalam rupa seorang lelaki yang handsome, yang kemas. Tapi kalau jin boleh datang menyerupai macam-macam. Hanya satu rupa sahaja golongan jin dan syaitan tidak boleh tiru, iaitu rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin dan juga syaitan tidak boleh menyerupai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala menjaga rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam mimpi pun tak boleh. Jangankan rupa yang asal, kalau jin atau syaitan nak menyerupai Nabi Muhammad dalam mimpi pun tak boleh. Nabi sebutkan dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya benar dia telah melihat aku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Allah Ta'ala jaga rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga syaitan tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, disebutkan antara sifat-sifat malaikat juga yang kita baca tadi, mereka ini tidak mempunyai ibu bapa, dan mereka malaikat ini la yakuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi malaikat ini tidak ada mak bapak, dan mereka tak makan, tak minum, tak tidur. Bukankah kita baca dalam Al-Quranul Karim kisah ketika mana datangnya malaikat untuk berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua malaikat datang bagi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu di Palestin, di satu tempat namanya Al-Khalil, Hebron sekarang ni. Dua malaikat tadi datang bagi salam. Nabi Ibrahim pun jawab waalaikumsalam, dipersilakan masuk. Nabi Ibrahim tak tahu kalau yang itu malaikat. Dipersilakan masuk, mereka pun tak bagi tahu mereka malaikat, sebab datang dalam rupa lelaki yang bersih pakaian, masuk. Kemudian duduk, dan Nabi Ibrahim pun terus suruh orang rumahnya hidangkan, siapkan makan. Dimasak makanan yang sedap, disebutkan dalam Quran, dimasakkan makanan laham hanif, daging masakan hanif. Hanif, kalau kita pergi makan restoran Arab, kalau kita order daging masakan hanif, hanif ni kalau sekarang ni dimasak dalam aluminium foil, dibalut daging tu, itu disebut dalam Quran tu. Ya, ada kedai nasi Arab ke sini? Tak ada. Kalau pergi, bila-bila sekali tuan-tuan pergi, cuba order daging hanif. Itu masakan hanif tu disebutkan dalam Quran. Ketika Nabi Ibrahim menghidangkan kepada dua orang tetamu yang datang, Nabi Ibrahim masakkan makanan hanif, dihidangkan.
Setelah dihidangkan, tengok dua lelaki yang datang ni tak makan. Nabi Ibrahim pun rasa tak sedap hati. Kenapa pula tak makan? Tak sedap ke makanan aku? Walhal masakan itu adalah masakan yang paling istimewa, yang paling sedap lah waktu tu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, adakah makanan yang aku masak ni, aku sediakan, tak kena dengan selera kamu? Kenapa kamu tak makan? Kenapa kamu tak minum? Baru mereka bagi tahu, kami ini adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat yang diutuskan untuk mengadab kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ni satu zaman. Kita dah bincang sebelum ni. Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi Lut di Syam, kawasan Jordan apa semua tu. So malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk azab kaum Nabi Lut alaihi salam datang dulu jumpa Nabi Ibrahim. Jadi tetamu Nabi Ibrahim. Jadi waktu tu Nabi Ibrahim bagi makan, malaikat tak makan sebab sifat malaikat la yakulun wala yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum, wala yanamun wala naumalahum, dan mereka juga tidak tidur.